Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Yang saya hormati Imam Imam 1, Imam 2, Bilal, datang kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi kesihatan, masih diberi kekuatan, masih Allah nak pilih kita untuk menjadi tetamunya malam ini. Allah masih nak beri hidayah kepada kita, Allah masih pilih kita. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, bila kita sedang melaksanakan kewajipan Allah Ta'ala, maknanya kita sedang diraikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita malam ini, kitab bab Risalah Tauhid, muka surat 23. Kita mulakan umul kitab. Mudah-mudahan bila kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, ya Allah Ta'ala kan hamba-Nya dunia ini, sama ada yang beriman ataupun yang tak beriman. Ar-Rahim, amat mengasihi Allah Ta'ala kan hamba-hamba yang beriman di akhirat kelak. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kita kitab Risalah Tauhid, muka 23. Kita ambil ke surat 23 yang atas. Kita nak ambil sambungan untuk memahamkan apa yang dimaksudkan di sini. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan. Allah sahaja yang mempunyai kuasa menjadi dan meniadakan dia, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah segala perjalanan alam dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia, kerana pertengahan meliputi dan sekalian makhluk dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan zahirnya manusia yang melakukan sesuatu itu, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Allah yang menjadikan. Apa yang kita rancang, apa yang kita buat, apa yang kita laksana, apa yang kita lakukan, hakikatnya, kemuncaknya, yang menentu segala-galanya adalah Allah. Walaupun kita makan sekalipun, yang mengenyang tadi, walaupun 2 pinggan, walaupun 3 pinggan nasi, walaupun kepala kami sebiji habis, hakikat yang mengenyangkan tadi bukan nasi, Allah. Nasi itu asbab, kena faham tu. Nasi ni, tak boleh. Nasi bukan menu kenyang, asbab. Yang mengenyang, menghilang haus tadi, kita minum tadi, air ni saya minum memang haus, hilang haus betul lah. Asbab. Yang menghilang haus tadi Allah, bukan manusia yang menghilang haus. Itu kena faham betul, bukan Allah yang menentu, yang mengenyangkan. Tidur malam ni nyenyak betul. Yang menyenyakkan tidur tadi, siapa dia? Yang menyenyakkan tidur tadi. Sebab tu kita kadang-kadang orang tanya, sihat ke? Sihat. Macam mana kita tahu kita sihat? Boleh kita kata saya sihat? Macam mana kita sihat? Sihat ke? Kalau kita kata kita sihat, kita buat medical check up tak?
Doktor sah, okey puan, tuan sihat, okey, darah okey, bacaan gula okey semua, itu sah, sihat doktor. Kalau kita tak buat pemeriksaan, boleh kita tak sihat ni bila sihat, bila saya tak pernah buat pun. Tapi macam mana kita kata kita sihat? Maka sebab itu, faham tak? Faham. Kita ni buat sesuatu, dia tak lepas pada ketentuan, ketetapan yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala. Buat apa itu? Apatah dia dalam ibadah. Sebab tu kita ni kalau bercelaru, sebab kita tak rujuk. Maka sebab itu, Nabi sebut, taraktu fikumul amrain. Aku tinggalkan kepada kamu ni, Rasulullah SAW sebut, dalam hadisnya, taraktu fikumul amrain, aku tinggal kepada kamu ni dua benda. Ma'in tanatu, kamu pegang teguh dua benda ni, lan tadallu abada, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Maka sebab itu Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu. Bukan dia sombong, bukan dia takabur. Imam Syafi'i kata, aku boleh berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku akan kalah dengan seorang yang jahil. 10 orang ada ilmu, aku boleh berhujah, tetapi dengan seorang jahil aku akan kalah, kata dia. Kerana orang yang jahil itu, orang tidak tahu dia tak pernah faham landasan ilmu, dia guna akal. Dia pakai akal saja, logik akal. Saya kata beginilah. Hukum ada tapi tak balik pada hukum, tak balik rojok balik ketetapan yang tu kan. Dia pakai akal, logik akal dia. Kita banyak dalam kehidupan kita guna akal. Hujah dengan akal, hujah dengan pendapat, hujah dengan nafsu kita, tapi tak hujah dengan ilmu. Bila tak hujah dengan ilmu, maka sebab itu Imam Syafi'i kata, dia berpesan, apabila orang yang bodoh, orang yang tidak tahu mengajak kamu berdebat, berhujah dengan kamu, maka sikap yang terbaik adalah kamu diam. Yang terbaik kamu diam, sebab dia nak guna akal. Dengan akal ni kita akan kalah. Tetapi kalau berhujah berlandas dengan ilmu, okey, nas, Al-Quran kata begini, hadis kita ni, pendapat ulama kata begini, ijma' kata begini, semua rujukan ada. Tidak ada kecuali semua ada, tapi kita guna akal. Bila kita hujah akal, bila kita kemarahan datang, kita rasa nak kalah, kita gunakan hujah akal, nafsu kita. Akhirnya terbitlah benda yang bukan. Lebih baik yang untuk selamat, kita berdiam diri. Kata Imam Syafi'i, kamu berdiam diri supaya tak rosak pemikiran kamu, tak rosak. Jadi maruah kamu, barulah orang maknanya tak pernah ringan pergi semua. Sebab kita berdiam diri. Baik. Sekalipun pada pandangan zahir manusia yang melakukan kerja tadi, memperbuat dan mengerjakan, tapi hakikatnya Allah. Jadi kalau faham gitu, kita bergantung Allah sepanjang masa, setiap detik. Kita tak boleh mengisi kehidupan kita setiap hari dengan kekosongan. Jangan kita isi kehidupan kita dengan kekosongan. Kita datang malam ini bukan saja bukan sambilan, bukan saja tak. Ini kewajipan. Bila kehidupan ni kita sedang mendekatkan diri dengan Allah. Bila kita menunaikan hak Allah Ta'ala suruh, hak wajib, kita ada dekat dengan Allah. Bila orang dekat Allah Ta'ala ni, orang yang sedang menunaikan fardu dan sunat, itulah orang yang sedang hampir dengan Allah. Yang kita datang ni, bukan kita habis takat ni, kuliah ni, balik. Apa yang kita duduk sepanjang sejam ni tadi, inilah benda yang kata amalan bakalan yang nak ikut kita bersama nanti. Tetapi kalau kita tak isikan malam ni tu dengan ilmu, menjadi ilmu jemaah tadi, maknanya kehidupan kita isikan dengan kekosongan. Kosong, tak ada faham betul. Bila kosong tak ada apa-apa, tak ada apa. Tak isi apa-apa, kosong. Sedangkan tuntut ilmu tu benda yang wajib. Bila nak habis ni? Yang kita dah belajar, bab tauhid ke, bab fiqh ke, bab tasawuf ke, apa pun, maknanya semua tiga-tiga ilmu ni wajib
Kalau tak dapat, maknanya bagaimana kita nak laksanakan tuntutan yang fardu tadi? Wajib. Lagi tak dapat, tak gugur. Melainkan kalau kita belajar, maka Allah Ta'ala ampun kesilapan kita buat sebab kita sedang dalam keadaan menuntut, mencari ilmu tadi. Ni benda yang kita bincang, ni bukan benda keduniaan ni. Bukan benda kecil, benda besar ni tuan. Kita duduk bincang dalam surau ni tiap-tiap malam ustaz sana ustaz ni mari ni bukan benda kecil, benda besar tau. Benda nak menentukan kedudukan kita selamat tak selamat, berbetulan ataupun tidak berbetulan, Allah terima atau tidak. Ilmu yang kita belajar ni manfaat atau pada kita. Ilmu yang kita dapat selama ni manfaat pada kita atau tidak. Kita rujukkan atau tidak. Amalan kita buat Tuhan terima tak terima. Doa kita ni maknanya Tuhan terima tak terima. Angkat tak angkat. Hati kita khusyuk tak khusyuk dalam. Takut dia tolak Tuhan. Buat satu bab, takut Tuhan tak terima. Bukan tak buat. Bab terima ni bab lain. Yang kedua, ya Allah, Nabi berpesan supaya kita berdoa, Allah minta khusyukkan hati kita nak ibadah. Nak khusyuk ni satu benda. Acap kali saya sebut. Takut Tuhan tak terima Tuhan. Saya bukan Tuhan. Bukan Tuhan, saya takut Tuhan tak terima amalan kita buat ni. Betul tak betul-betul? Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima Tuhan, Allah. Sebab betul kita tak rasa. Maka sebab dalam ibadah kita pun khusyuk kan tak? Payah khusyuk sebab kelemahan iman kita. Tanda nak faham, bila kita tak khusyuk dalam ibadah kita, makna iman kita lemah. Iman kita lemah. Kita tak dapat nak tumpu. Kita lupa kita ada berdiri tu menghadap Allah. Dua angkat tangan, doa dengan Allah, bukan dengan makhluk, dengan Allah ni. Kita lupa, terlupa. Akhirnya maknanya kita gagal selama ni, kita gagal kontrol hati kita. Kita tak dapat kawal hati kita. Kalau kita dapat kawal hati kita, insya-Allah kita boleh pergi ke khusyuk. Kalau kita dapat kawal hati kita, insya-Allah kita dapat ikhlas dalam apa kita buat. Ikhlas ni satu bab, mana ikhlas, dia datang ikhlas selepas mana benda itu kita buat. Kalau lagi tak buat, tak tahu ikhlas, tak ikhlas. Lagi kita tak buat, kita tak tahu ikhlas, tak ikhlas. Sama ada kita memberi, sama ada kita menolong, apa kita membuat, tak tahu lagi ikhlas, tak ikhlas. Bila kita ada buat saja tadi, baru tahu ikhlas, tak ikhlas. Datang. Datang. Aku bagi bukan pandang, aku terima kasih pada habis. Benda dah tolong tadi, tak ikhlas. Dan saya tolong dia, terima kasih kepada Allah. Tolong tu ikhlas tu datang selepas mana kita buat. Benar dia ikhlas tak ikhlas. Tuan ingat senang tuan. Kita buatlah tolong seseorang di saya pula ambil sebulan tolong. Tiba-tiba kita manusia lebih suka manusia menilai kita. Bila penilaian tak ada ni, datang tuan. Tuan ingat senang pun kata tuan, kata saya ni nak ikhlas ni, nak didik hati ni supaya nak jadi ikhlas ni. Aku tolong dengan ikhlas sungguh ni. Boleh jadi tak? Boleh tak? Sebab kita bagi Allah. Aku cadang nak bagi RM10 lah, terpagi pula RM20. Masa hulu tak hulu lagi tak apa, baik ikhlas tak datang. Bila kita dah hulu saja datang Allah. Tuhan menang Tuhan. Semua satu kita memberi semua. Benda ni bila ada hak kita lupa hak dunia. Bila kita pindah tangan saja, sama ada dalam perkataan pada kita pindah tangan saja, terus jadi akhirat lah. Tuhan melangkah ke rumah sampai sini, Tuhan sedang menuju akhirat. Buat kerja akhirat. Tuhan duduk sini sekarang ni dan ilmu untuk akhirat Tuhan. Dia tak dunia. Tetapi benda ni ada lagi pada tangan saya, maknanya ni dunia milik saya. Dia duduk dalam hati saya. Bila saya bagi pada seorang tadi, terus dia betulkan jadi akhirat. Bukan dia besar sangat. Sama dia datang ni, kita duduk sini. Tapi nak meletakkan tu yang apa? Minhaj halal tuju nak letak siapa? Kalau Allah kita tak kenal. Sebab itu terang ni, apa yang kita buat, apa yang kita kerjanya, hakikatnya ialah Tuhan. Nak faham tu. Jadi tak ada apa, jangan kita bangga kepada. Tak ada. Yang berberkah Allah. Walaupun usaha daripada kita, itu asbab. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar.
itu pun tidak boleh memberi bekas. Yang kita buat tu tak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Siapa pasang wayar ini? Dia. Oh ya. Memang usaha dah, tapi hakikat menyalakan dia tadi Allah. Boleh bekas pada mengadakan atau meniadakan hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhul, iaitu jalan menjayakan suatu asbab melalui kita. Pom kita kata tadi kunci pom pula saja pom hidup. Yang menghidup tadi maknanya usaha kita, asbab kita. Misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan nak putus benda itu mesti dengan dipotong. Pisang tadi, nangka tadi kita nak potong tadi. Nak potong, nak belah dua macam mana? Dia kena dengan pisau. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas. Bukan pisau ni boleh memotong putus. Potong ayam tadi, pisau ni tajam betul pisau ni. Bukan pisau itu asal, bukan pisau memotong. Pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan, atau dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu sebagai khalam. Tajam, asbab tak boleh. Tajam betul lebih besar, betul lah tajam. Tetapi memutus, kita dah potong. Nak memutus itu juga Allah. Dia nak kena faham sampai tahap tu Tuhan. Allah. Apa dah tak ada pada kita Tuhan. Segalanya ketentuan Allah. Kita milik Allah. Alam ini juga milik Allah. Ketentuan dia yang mengurus. Yang boleh diletak kita malam ini sini pun Allah juga memutuskan. Dia beri hidayah, beri tunjuk, dia gerak. Siapa gerak ni? Hati. Siapa gerak tu? Yang menggerak kita nak datang tadi, yang bergerak kita datang nak belajar, Allah pilih. Diumpamakan manusia itu seperti khalam, bukan kalam. Khalamun. Khalam mana pen atau pensil. Kalau kalam perkataan, dia berarti kalam. Khalam, khauf. Khalam, pen dan pensil. Kalau kita ada kalam, kalamullah, kata-kata Allah. Kalam, kata. Itu beza bahasa Arab. Kalau kita rajulun, boleh tu laki. Rijlun, kaki. Beza tu. Rajulun, seorang lelaki. Rijlun, kaki. Dia tak apa? Rijlun, rajulun. Baik, balik cerita dia. Seperti kalam, pen, maka berjalanlah kalam itu pada menulis sesuatu huruf. Pen yang tuan pegang tu huruf. Berjalanlah pen tadi, kalam tadi, pada menulis sesuatu huruf. Tuan nak tulis apa pun atas katik kitab tadi, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis tadi. Pen itu dia mengikut hati kita, kena aku nak tulis apa, nak ketik apa. Pen kan kita. Yang demikian jadilah pada zahirnya kalam yang menulis, adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah. Yang menggerak hati kita nak tulis pun aku nak ketik. Ustaz kata ni. Yang menggerak hati nak ketik pun Allah. Ada apa? Tak ada apa. Walau pen tu dia pegang kita tadi, maknanya pegang air tadi. Usaha pada saya tadi. Nak buka ni pun mana saya. Nak buka ni pun. Tentu. Teringat nak haus nak minum pun. Dah minum dah. Menghilang haus ni pun juga. Allah. Bukan air memberi bekas tadi. Nak faham? Air tidak boleh memberi bekas. Pada hukum adat, hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum adatnya, air tadi milang haus. Air di hukum adatnya ialah air ni membasah. Hukum adatnya api itu bakar hangus. Hukum adat. Tetapi kalau api itu boleh menghanguskan, Nabi Allah Ibrahim dibakar. Kenapa tak dibakar? Hakikatnya Allah yang menentukan hangus. Pada hukum adat, ya. Pada hukum adatnya, api tadi bakar hangus, lawan dia hangus. Pada hukum adat, kalau dia maknanya tak terbakar,
Kadang-kadang kita jumpa orang cerita masjid terbakar, surau terbakar, tapi Quran sikit pun tak sentuh. Quran tak terbakar. Kalau Quran ada terbakar kertas. Tapi hakikatnya Allah yang memeliharakan dia. Nampak Tuhan? Kita balik nak tidur. Kita tak rasa kita tidur boleh tidur okey. Lena tu nikmat Allah. Tahu tak lena? Lena dengan tidur dengan lena, nak masuk tidur lah. Tidur dengan lena ni sama tak sama? Beza tak beza? Tidur dengan lena. Nak tidur kah? Nak tidur dah. Lena pukul berapa? Saya Lena pukul berapa? Setiap malam Lena pukul berapa? Agak-agak Lena pukul berapa? Tidur pukul berapa? Siapa pun tak tahu. Dia tahu masuk tidur tahu. Pukul 10 tidur lah. Masuk tidur pukul 10 esok sekolah. Dia masuk tidur dia tahu tidur. Dia Lena berapa? Kadang anak kita dia masuk pukul 10, tengok pukul 11 dulu pukul tu. Tak tidur lagi. Dia minta tengok handphone daripada dia. Dia Lena berapa? Dia tak tahu. Macam kita duduk kena. Kita boleh lena. Lena ni satu bab lain. Lena ni nikmat. Bila kita lena merehatkan pemikiran rehat, pendengaran rehat, semua rehat. Stop pinjin, tak mau. Cuma jantung je dia tak rehat. Top tap. Kita tidur dia berjalan, kita berjalan dia berjalan. Nampak? Halim rehat, mata pun tutup, tidak pejam pelik tu, dia pun rehat. Tapi jantung tadi tuan, kita berjalan, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan. Dia berhenti, kita berjalan. Kalau dia berhenti, kita pun sama-sama jalan. Baik. Tapi siapa duk jalan tu? Masa kita tidur tu, jantung tu, bam tu, siapa jalan tu? Takkan dia sendiri. Cuba tuan masuk pergi hospital lah. Orang yang pakai gas kena bayar tau. Duduk bantu. Bantuan hayat tu. Kita ni kena bayar tak kena bayar? Mulut berhenti bercakap, boleh tidur. Nikmat. Lena ni satu nikmat. Ada orang dia mesti tidur, tapi dia tak boleh lena. Saya ingat arwah atau imam dia beritahu. 20 bulan dia tak boleh lena. Dia tak boleh lena. Dia kata, Ustaz, saya Allah tak lena. Saya kata, ambil lah surah Abah baca. Ambil baca surah Abah. Ngantuk. Baca surah Abah. Lama dia telefon lah. Tak boleh, dia kata. Saya dah baca, tak boleh. Allah kalau dapat lena pun Allah sihat. Saya tak boleh lena tu tuan. Tuan boleh duduk tak lena. Dengan main-main tuan. Nikmat dan nikmat. Kita ni pom letak je tanda orang Allah. Nikmat kita letak, patah letak aja. Silat-silat TV tengok kita. Terang. Dia nak tengok tu. Nak tengok malam ni apa cerita. Forum pedang. Tak kisah apa pun. Sidap-sidap TV tengok kita. Tak tahu siaran habis semua. Tak rasa nikmat ke tu? Nikmat. Siapa menentukan semua ni? Allah. Maka i'tikad dan kepercayaan manusia dalam bab-bab kita sebut tadi, maka i'tikad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai pikiran dan berbagai-bagai pahaman, seterusnya membuat berbagai-bagai kepercayaan. Macam mana? Dia antara hukum adat, istiadat beza tau. Dia bukan hukum adat. Ni hukum adat macam ni. Bukan hukum adat. Istiadat dengan adat. Ada beza tak? Beza. Hukum adat, hukum istiadat. Upacara istiadat. Hukum adat lain. Hujan, dia akan turun. Orang tak kata hujan akan naik. Hukum adatnya hujan akan turun lah. Kalau mandi, basah. Hujan, kalau turun, basah. Kita pakai payung. Kita boleh menahan hujan tapi tak boleh memutik hujan. Kita buat payung tadi untuk tahan hujan, untuk kita melangkah ke surau, tapi payung tak boleh memerhentikan hujan. Payung boleh menahan hujan untuk kita lalu.
Hukum adatnya basah. Itu hukum adat. Itu bukan istiadat. Kena beza lagi. Kita ni hukum adat ni. Rumah ke hukum adat. Macam dulu lah. Ni berakidah ni. Saya ingat tahun 60-an dulu ni, kalau majlis kahwin, persandingan dia buat pukul 12 malam, silap 2 pagi tau. Kok kamu saya lah ni Cik Syaiman, 2 pagi. Jadi dulu, budak-budak ni tidur penuh. Depan rumah, dulu rumah, bukan rumah macam sekarang. Penuh, bangun-bangun, mengantin dah sampai, mengantin. Orang dah macam selek ni, yang paling ramai orang perempuan lah. Yang suka tengok pengantin ni orang perempuan. Orang lelaki dia tak kisah. Apa sebab orang perempuan suka tengok pengantin? Orang perempuan dia nak tengok pengantin lelaki. Dia nak pastikan bukan suami aku. Lepas tu dah balik. Dia nak beritahu. Tak boleh buat tak. Dia takut tengok suami dia. Kacau. Jadi saya ingat lagi dia pakai dulang, talam. Talam tu dia beras kunyit. Apa ingat beras kunyit letak tu. Jadi bila mengantin, lepas pintu masuk pintu. Mengantin masuk dalam rumah kasut-kasut tau. Memang pakai kasut tu pengantin tu. Saya ingat ni kasut tu. Kena pijak lantalam tu. Pijak beras duduk berdiri tu. Lepas tu tutup muka ni. Mengantin sekarang kan pakai kipas tutup muka. Biarlah tak nampak orang. Dia boleh tutup muka tu. Malu. Lepas tu tauk jalan. Beras Allah. Beras boleh makan. Dia tabur habis ayam untuk yang makan. Itu hukum istiadat, bukan adat tu. Istiadat. Tak masuk tak boleh. Kalau belum melakar lain pula ni. Dia kena bayar dulu. Anak masuk kita bayar dulu. Tak boleh masuk. Memang. Itu istiadat. Istiadat dengan adat ni dia beza. Baik. Dan i'tikad ni pegangan. Yang kita duk belajar ni tuan ni bukan habis dekat ni. Tuan kena faham mula-mula ni mana setiap apa kita buat dah ketentuan Allah, kena ingat sungguh-sungguh. Buatlah apa pun. Ini ketentuan Allah. Kita rancang wa makarumullah walul makirin. Kamu merancang yang menentu Allah yang menentu, bukan kita. Rancanglah. Cadangan saya buat minta, kita rancang, ketentuan bukan Allah. Kita nak buat sesuatu macam kita rancang buat begini, plan A, plan B, B. Yang menentu jadi Allah bukan kerja kita. Aku dah kata dengan buat begini, aku kata dia begini. Tak. Allah menentu. Kita kadang-kadang Allah. Dia mana bila hak belajar ni mana kalau i'tikad kita nak pegang ni benda ni nak amal. Kalau belajar tak gunakan, tak amal dia bila kita nak gunakan. Kita tak tahu. Ni guna belajar ni nak amal kita faham. Mula-mula ni buatlah apa kita masak nasi. Yang menentu masak tadi Allah. Kita ni kadang ni masak beras, rebus beras, bukan masak nasi. Kalau masak nasi jadi bubur, nasi semalam dah masak beras. Buat apa tu? Masak beras ni dah masak nasi. Berapa kepul masak nasi ni? Dia masak beras. Bila masak beras baru jadi nasi. Kalau masak nasi dia jadi bubur. Itu baik. I'tikad. Dan i'tikad, maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tikad. I'tikad ni kepahaman, kepercayaan, keyakinan. Faham, percaya, yakin. Hak yakin tu, benda yang kita yakin tu pegangan itu nama dia akidah, pegangan kita. Nak berbetul pegangan tu, berbetulan dengan akidah kena faham. Nak faham agama, kena faham akidah. Tak faham akidah, dia tak boleh faham agama. Kena faham akidah dulu. Nak faham. Agama ambil dah buat untuk siapa ni? Tak tahu. Tak ada. Allah. Kita belajar kenapa ni? Perintah siapa ni? Kuliah dia surah waktu. Bukan perintah imam. Perintah Allah. Asbab dia mengatur. Kerana ini fardu ain, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu fardu. Jangan kita pergi benda yang besar sangat tuan. I'tikad ada 3 macam. Pertama, i'tikad qadariyah. Yang kedua, jabariyah.
Yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut ahli sunnah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Apa benda tu ahli sunnah jemaah tu? Dia sebut ahli sunnah jemaah. Jemaah ni apa dia? Kita ni ahli sunnah jemaah. Siapa ahli sunnah jemaah? Antekat kita ahli sunnah jemaah. Apa dia ahli sunnah jemaah tadi? Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Yang Qadariyah ni apa dia? Qadariyah, Jabariyah, ahli sunnah wal jemaah. Kita kadang-kadang kepahaman kita Jabariyah kita tak tahu. Kadang-kadang kita ahli sunnah tapi pegangan kita, i'tikad kita masuk Qadariyah kita tak tahu. Ni aku kalau tak buat tak jadi ni, habis. Qadariyah tu. Kalau saya tak buat tak jadi ni. Seolah dia boleh menentukan. Lari tak tu? Lari tak lari? Lari. Kalau saya buat tak jadi ni. Pada kita usaha ikhtiar yang menentu jadi Allah, bukan kerja kita tuan. Baik. Yang pertama i'tikad qadariyah. Cuba tengok sini. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada qadrat. Qadariyah qadrat, kuasa. Qadariyah itu nisbah kepada qadrat. Maksudnya barang siapa barang siapa, tak kisah saya kan, tuan-tuan kan, barang siapa beriktikad, berpegang, berkeyakinan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan, tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi, maka i'tikadnya itu namakan i'tikad qadariyah. Otomatik qadariyah lah. Rupanya kita i'tikad qadariyah. Kalau kita berpahaman macam tu, apa yang aku buat ini, apa yang buat manusia ini, sama ada baik yang jahat, terbit semuanya usaha dia ikhtiar dari manusia, maka innama qadariyah. Dia buat ni, dia buat ni. Baik ke jahatnya kita terbit pada kita benda tu. Tak ada siapa-siapa usaha buat. Kalau tak buat tak jadi. Qadariyah lah. Na'udzubillah min zalim. Ni betul akidah. Ni akidah ni tuan ni. Ni akidah. Bila kita faham ini, terlupa yang mananya penentu dia Allah yang kita suruh awal tadi. Kita nak pergi faham balik ni pada tuan, bahawanya segala semua tadi adalah Allah yang menentukan. Bagaimana menentu? Nak jadi baik ke jahat, Allah kena. Sebab tu kita hadis Nabi sebut, man yuridul labi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yuri Allah berkehendak, barang siapa Allah yang kehendak, khairan, jadi hamba aku yang terbaik, Tuhan kata yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham din agama, Allah beri kasih kepada agama, Allah bagi cinta kepada agama. Dia nak cari, nak belajar. Itu maknanya bila belajar daripada ilmu, dia faham, yakin, dia berubah jadi baik. Allah akan bagi dulu asbabnya. Dengan asbab rajin belajar, dengan sebab dia dapat tadi, asbab dia pergi belajar. Siapa gerak belajar? Allah yang pilih dia, bukan kita. Allah yang pilih, tak timbul. Macam kita saya sebutlah, macam kopi, masuk gula, bila siap dah kopi dah minum, manisnya kopi ni. Betul ke kopi tu manis? Ya, kopi manis. Mana peranan gula tadi? Kenapa tak sebut manis betul lah gula ni? Siapa macam kopi ni, manis betul lah gula ni? Pernah kau sebut itu? Hilang nama gula tadi, yang timbul mana kopi je. Tu nak pergi kita faham ni. Bila faham tu, manis betul kopi. Orang tak pernah manis betul lah surat kopi ni. Orang tak manis betul lah gula ni. Tak pernah. Gula tak pernah. Tetapi peranan gula tadi maknanya dia boleh menguasai kopi tadi. Macam ubat gigi lah.
Tuan pergi kedai. Dali ke apa, dari dulu sebut ubat Colgate tu. Tuan ingat tak? Dari dulu sampai sekarang Colgate tu. Beli Dali ke apa mana, ubat gigi apa jenis pun tak Colgate tu. Seolah-olah ubat gigi tu mana itulah Colgate. Jenama lain apa pun dia tak. Kopi tadi malam ni tak timbul, langsung gula tak timbul. Tapi hakikat yang sebenarnya gula tadi yang manis. Hakikatnya Allah lah manis daripada. Jadi kopi ni, mana kopi ni berat menjadi kuasa Allah. Allah menentukan. Kopi tadi memaniskan. Takkan kopi di maknanya mentawarkan. Boleh faham tak tu? Jadi hakikatnya. Jadi kalau kita faham, kita rasalah kehambaan kita ni, ya Allah, tak ada apa kat kita tuan. Kita ni memang betul-betul zero, kosong, tak ada apa, tak ada apa. Semuanya keturunan Allah. Rezeki kita pun, duit ringgit kita, harta kita ada pun. Kita dah pegang sono, pegang ke. Duit tu duit simpan bank. Ada apa? Ada 1,000. Bank duk belanja apa, bukan kita guna pun. Duit kita tadi yang menentukan rezeki kita tadi, nak makan mana rezeki kita tak? Rezeki kita pun. Nak tutup balik rezeki apa? Tak tahu ni. Tak tahu balik-balik tadi. Ada orang tabihun. Kita tak tahu mana rezeki datang mana. Dia kata rezeki min Allah. Saya cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i macam mana. Rezekinya. Siapa tu? Allah. Siapa hantar itu? Allah. Bukan kita. Duit ni, asbab duit tu asbab pertukaran dia. Kuasa membeli tadi. Jadi maknanya semuanya Allah. Nak bagi kita faham, segala-galanya tuan-tuan, tiap yang berlaku, yang akan berlaku, telah berlaku, Allah yang menentukan. Yang ada pada kita hanya usaha ikhtiar. Kita pun dah RM10 tangan kita ni, kita yakin ke kita dapat makan RM10 ni? Kita tak tahu siapa menyanyi RM10 ni, tahu tak? Tahu tak? Tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa ni RM10 ni. Mungkin untuk isteri kita ke, anak kita, tak tahu, kawan ke, kita tahu. Nak lepas kat siapa ni? Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kita tersimpan. Manfaat tu siapa dapat, kita tak tahu. Kadang-kadang kita pergi kedai orang lalu, dia belanja. Kawan tak tahu siapa belanja? Tak tahu. Rupanya manfaat bagi pada dia. Manfaat bagi pada orang kawan kita tadi, hakikatnya dah jadi akhirat. Allah dah tentu dah. Allah. Tuan nampak? Jadi akhirat lah. Nampak? Setiap apa yang ada hak milik kita, bila kita pindah saja pada binatang ke apa benda, min Allah. Jadi akhirat. Senang sepilih. Baik. Maka i'tikad itu dinamakan i'tikad qadarah. Yang demikian nyatalah pahaman i'tikad qadarah ini, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan qadrah yang diri Allah Ta'ala pada manusia. Ya benar. Saya makan ni kuasa qadrah Allah yang Allah pinjam pada kita. Allah yang menagi kuasa tangan kita angkat tadi. Hakikatnya Allah. Yang berbekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kodrat yang jadikan Allah Ta'ala pada manusia kuasa. Boleh angkat? Boleh angkat. Boleh angkat macam insyaAllah angkat. Kekuatan angkat tadi, siapa bagi kuasa tu? Kekuatan tadi? Allah. Kena 4 orang ni angkat ni. Seorang boleh? Oh seorang tak, saya tak boleh angkat ni. Mari Pak Yub, mana Pak Yub kata okey saya angkat. Pak Yub angkat seorang boleh, maknanya kuat angkat? Ya. Kuasa Allah Ta'ala beri kepada kekuatan dia, dia boleh angkat. Maknanya bukan dia juga, Allah juga bagi. Pada kita usaha ikhtiar. Allah Tuhan, kita faham itu. Nak balikkan kita ni, nak mengakukan, nak i'tikad, yakinkan Allah sebenarnya dialah yang menentukan, mengadakan, meniadakan, mengurus segala-galanya. Allah SWT tadi. InsyaAllah kita sambung ke datang. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Jadi status kedudukan orang yang faham qadarah ni, dia duduk di mana? Di mana duduk orang ni? Tuhan Allah. Jadi amal ibadah kita buat tu macam mana buat tu? Fahaman dia ni, kedudukan dia macam mana? Menyalahi ataupun tidak?
InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan tu bila belajar ni sampai bab ni tak boleh tinggal. Kita ingat-ingat tuan. Jadi minggu ni tuan tak datang contohnya. Kita bahas bab lain dah. Orang ceritalah ada ustaz mengajar. Babi ni boleh makan. Babi. Sudah. Ustaz tu mengajar separuh jalan dah. Dia kata babi ni boleh makan. Boleh dimakan babi. Siapa tak boleh makan? Boleh makan. Bukan babi makan. Kita boleh makan babi. Dia kata. Jadi minggu yang ustaz ni nak sambung, kawan ni tak datang. Dia bercerita, ustaz tu dia silap kot. Dia kata babi ni makan. Sekiranya makanan dah tak ada, habis semua dah tak ada. Dunia tak ada, kalau dia tak makan, hayat dan nyawa habis. Maka kalau itu dia harus. Minggu ustaz cerita dia tak datang. Dia terhenti takkan babi tu dia makan. Akhirnya timbul fitnah tu. Mudah tak tu kata fitnah tu. Jadi dia belajar ni nebak. Okey. Kita dah terang bab qadariyah tadi. Okey, minggu akan datang kita tengok di manakah kedudukan orang pahaman ini, dia terkeluar atau bidah ahli sunnah jemaah ataupun sah tak sah i'tikad dia begini. Jauh kita sambung. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sirrum azim. Ya musabbibil asbab, ya fatal abwa, ya samil aswad, ya qadil haja ya Allah, ya qadil haja ya Allah, ya mujib da'wa ij'alna jahin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.